kat ruangan chat, ataupun kita boleh direct kita unmute, kita tanya je. Okey. Sebab ada orang selesa bertanya secara bersuara lah kan, boleh tanya secara direct. Jadi boleh je kalau ada tanya sambil Didi Nur Bidayah berikan pelajaran lah pada hari ini. Okey, terima kasih, saya serahkan kepada Didi Nur Bidayah. Alright. Okey, terima kasih semua. Saya Didi Nurbidayah binti Yassin, merupakan dealer developer lah dalam QM. Sebenarnya saya naik ke dealer developer pada bulan 5 yang lepas. Okey. Dan saya mula join QM pada Januari tahun ni. Okey, saya share saya punya slide. Kita punya slide untuk malam ni. Dengar ke suara saya? InsyaAllah. Kalau saya dengar dengan jelas lah. Okey, saya takut saya bercakap seorang je. Kalau ada yang unclear ke daripada tetamu-tetamu kita, boleh bagi tahulah di ruangan chat. Okey, kebanyakan cakap jelas. Boleh. InsyaAllah boleh. Okey, terima kasih. Sekejap dalam masa sama saya buka untuk ruangan chat. Saya takut saya terlepas. Assalamualaikum. Saya pun dengar suara sedap suara tu. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih tuan. Terima kasih. Sekejap saya tengah set up slide. Nampak tak slide saya? Okey, nampak. Nampak. Saya. Anda dengan emas. Anda dengan emas. InsyaAllah Didi Nur Bidayah punya presentation memang nampak lah. Okey. So topik kita malam ni adalah kita nak bina kerjaya kita di Quantum Metal. Okey. Sebenarnya dekat Quantum Metal ni kita boleh dapatkan passive income sebenarnya. Langsung kalau bagi saya lah, tidak mengganggu kerja hakiki kita kalau jenis yang berkerjaya lah. Macam saya juga sebenarnya saya bukan buat full time pun Quantum Metal ni. Quantum Metal hanya macam part time saya lah. Saya ada kerja hakiki. So setakat saya buat Quantum Metal bermula pada Januari tahun ni, memang secara santai lah bagi saya dan langsung tak mengganggu kerja hakiki saya. Okay, so dekat sini di QM ni sebenarnya semua orang boleh dapatkan passive income tahu sebenarnya dengan kita menjadi konsultan di Quantum Metal. Okay, boleh saya tahu tak kat sini siapa yang dah bergelar introducer, siapa yang dah dealer dan siapa yang masih di peringkat investor? Kalau investor, tolong type 1 dekat saya sebab saya nak tahu background kita punya crowd malam ni. Kalau dealer, kalau introducer, tolong type 2. Dan kalau dealer, tolong type 3. Okay. Okay. So malam ni crowd kita malam ni ada yang masih di investor, ada yang masih di peringkat introducer dan juga ada yang dah dealer lah. Okay, tahniah kepada tuan-puan yang dah mengambil langkah bagi saya. You all sebenarnya dah mengambil langkah yang bijak lah bila you all dah register sebagai pemegang akaun di Quantum Metal. Sebenarnya you all dah langkah yang terbaik lah bagi saya. Okay, so kita sebenarnya macam mana kita nak jana pendapatan ni sebenarnya kita kena ada team. Okay, bila kita masuk dalam QM, kita kena ada team. Pasang je seramai mungkin di bawah tuan-puan, bina team seramai mungkin, selebat yang mungkin. Okay, dan sebenarnya fokuskan kepada layer pertama, maksudnya direct referral dari kita. Okey, sebenarnya direct referral dari kita tu yang melayakkan tuan-puan yang akan naik level nanti. Okey, saya nampak Kak Umi pun ada dalam ni. Okey, so
antara kelebihan kita sebagai konsultan di QBEB adalah kita boleh jana pendapatan pasif tanpa had sebenarnya. Kita tak ada limit berapa yang you all nak, you all target lah. Okay. Siapa yang cepat, dia dapat. Siapa yang bergerak laju, dia dapat banyak lah. Bagi saya macam tu. Siapa yang buat slow, santai-santai tu, dapatlah kurang sikit. So, terpulang pada kita. Kita sendiri yang menentukan berapa target kita nak capai level ke mana. Okay. Yang penting kita kena bermula. Tu yang bagi saya pegang macam tu, kita kena bermula dan keep consistent. Tu je. Okay, seterusnya kita sebenarnya ada marketing plan dengan sistem yang begitu sistematik. Kita ada sistem yang sistematik. Even kalau kita login account kita tu, semua lengkap dalam tu. Kita boleh tengok semua. Apa yang kita dah beli, apa yang kita dah jual, apa transaksi kita, apa transaksi daripada tim kita. Rekod-rekod semua memang ada. Tak ada di hidden langsung lah. Okay. Seterusnya kita sekarang kan kita dah canggih. So memang kita memang menggunakan teknologi secara digital lah. Menjimatkan masa, kita tak perlu pergi, contoh kalau kita nak pergi beli emas kan. Kalau zaman dulu-dulu lah, kita akan pergi kedai emas. Kita ambil masa, kita nak kena pergi kedai emas. Lepas tu kalau kita nak pakai duit, kita kena pergi ke kedai emas juga kan. Nak jual emas kita tu. So, benda tu semua mengambil masa. Tapi di QM ni, kita menggunakan teknologi digital. Semua di hujung jari. Transaksi 24 jam. Bila-bila masa kita nak beli pun boleh. Bila-bila masa kita nak jual pun boleh. Okay. Seterusnya, perniagaan yang kita buat, maksudnya akaun kita di Quantum Metal ni boleh diwarisi tanpa perlu waris bermula dari bila kita membuka akaun, kita perlu menamakan penama kepada akaun kita, iaitu nomini lah. Kalau tuan-puan perasan, masa register akaun tu memang diperlukan untuk kita meletakkan penama kepada akaun kita. Okay. If something happen dekat kita, penama yang ada di dalam akaun kita ni akan mendapat apa-apa semua. Apa-apa yang kita dah bina dalam ni. Okay. Dan penama tu mestilah ada akaun Quantum Metal lah untuk memudahkan urusan nanti. Okay. Seterusnya. Kalau dulu kita dapat eksklusif privilege lah pinjaman kereta dan perumahan dari Affinbank. Tapi saya rasa yang ni dah tak ada dah ni. Okay. Dan kita tengok tu je sebab kenapa kita perlu menjadi konsultan di Quantum Metal. Okey, Quantum Metal ni sebenarnya adalah satu syarikat yang dah kukuh sebenarnya. Bermula sejak 2012. Yang mana Quantum Metal adalah pembekal emas kepada bank-bank tempatan iaitu Bank Muamalat, Affinbank, Ar-Rajhi, Alliance Bank. Dan baru ni juga saya share, saya pergi ke Bank Muamalat. Saya bersembang jugalah dengan pegawai bank di sana dan diorang pun memang mengakui yang Quantum Metal adalah pembekal emas kepada akaun gold diorang. Okay. Dan Quantum Metal juga bekerjasama dengan Koperasi Angkasa. Lepas tu dan Quantum Metal juga merupakan institusi pelapor di bawah AMLA Act Bank Negara Malaysia. Jadi kat sini kita dah tengok yang Quantum Metal ni sebenarnya satu company yang kukuh lah. Kalau orang yang tak pernah kenal Quantum Metal memang diorang ingat scammer kan. Macam tu jugalah saya mula-mula. Macam mana saya bermula dengan QM, saya bermula kosong. Saya tak tahu apa itu Quantum Metal. Jadi bila saya nak buat Quantum Metal ni memang saya research dan bila saya yakin yang dia bekerjasama dengan bank, macam mana dia punya background company, so masa itulah saya mula dan saya terus pecut. Okay. So di Quantum Metal sebenarnya kita boleh daftar akaun secara percuma je. Okay. Even kalau kita pergi dekat bank, kalau kita nak buka akaun, bank minta kita depositkan RM20 dalam akaun kan. Okay. Tapi di Quantum Metal
percuma. Tak perlu kita bayar apa-apa. Bila kita nak membeli emas, baru kita mengeluarkan duit kita. Okey. Dan di sini juga 100% duit pelabur ni, yang mana duit yang kita keluarkan akan digunakan untuk membeli emas lah. Dan komisen yang kita peroleh sebenarnya dibayar terus dari syarikat. Tidak ada delay lah kalau tuan-puan perasan, tuan-puan terima komisen yang masuk ke float account tu, memang terus masuk kan, tak ada delay. Okey, seterusnya produk yang quantum metal yang memang produk di quantum metal adalah emas lah. Kita berniaga, produk kita adalah emas, iaitu emas 999. Dan kita juga patuh syariah lah di quantum metal ni. Sebab kita bersandarkan kepada emas fizikal. Okey. Di quantum metal juga specialnya yang mana spreadnya sangat rendah, iaitu antara 3 ke 7% sahaja berbanding dengan pasaran luar. Yang mana kalau kita pergi beli emas di kedai emas kat luar, spread yang kedai emas kenakan dekat kita boleh mencecah 20 ke 40%. Okey. Tapi di quantum metal paling tinggi hanya 7%, iaitu di akaun GSA. Dan paling rendah adalah 3% di akaun GAE kali 10. Okey. Sebab tu bila spread yang rendah, sebab tu bila kita nak jual emas kita, bila kita beli dan emas terus membuat kenaikan, kita cepat untung tau. Sebab kita punya spread adalah rendah. Okey. Dan kita ada satu produk yang best lah, iaitu Gold Asset Enhance 10 kali. Yang mana produk ni membantu pelabur-pelabur macam kita, membantu pembeli-pembeli emas macam kita ni mendapat keuntungan lebih cepat lah, 10 kali ganda. Okey. Siapa-siapa yang nak interrupt saya boleh memang saya aluk-alukan, boleh tanya je kalau ada yang tak jelas. Okey. Dan satu lagi yang special di quantum metal juga adalah kita ada produk GCA, iaitu produk Gold Convert Account. Yang mana Gold Convert Account ni dia macam akaun pajak lah. Okay, siapa yang pernah buat akaun pajak fahamlah macam mana akaun pajak ni berfungsi. Yang mana di quantum metal GCA spread yang dikenakan sangat rendah, iaitu 7%, sama dengan GSA tadi, sebab apa-apa transaksi memang kita buat daripada GSA. Dan fee maksudnya macam kalau kita pergi Arhanu tu orang kata upah simpan upah simpan. Tapi di quantum metal kita panggil yuran pengurusan lah. Yuran pengurusan di quantum metal hanya 3.5% setahun. Berbanding dengan kat luar boleh cecah 16 ke 17% setahun. Dan kita tiada limit masa. Maksudnya kita tak ada risiko emas yang kita pajak tadi dilelong ke. Tak perlulah kita nak kalut-kalut pergi ke Arhanu untuk renew surat, semua tu kan. Kita tak ada risiko yang tu semua. Bila you all buat GCA, you all just tinggal je. Berapa lama you all nak tinggal, just tinggal. Tak perlu risau dilelong, tak perlu risau nak kena renew surat. Yang tu semua tidak ada di quantum metal. Quantum metal sebenarnya memudahkan kita tau. Dia memudahkan kita dan membantu kita menyelamatkan duit belanja hangus kita every month. Okay. GCA ni sebenarnya amalan saya setiap bulan. Okay, bila saya bekerja tetap. So, saya ni makan gaji lah. Saya bukan orang bisnes. So, saya makan gaji dan setiap bulan saya ada gaji. Bila saya ada gaji dan of course kita ada komitmen yang kita perlu bayar setiap bulan kan. So, amalan saya setiap bulan, bila saya dapat gaji je, saya terus convertkan. Saya terus GCA kan duit-duit belanja hangus saya ni setiap bulan. Supaya walaupun duit saya tu habis, setelah saya bayar kereta, bayar rumah, bayar tuition anak, bayar pengasuh anak semua, tapi saya ada emas yang akan membuat keuntungan dekat saya. Maksudnya kalau orang kata duit tu tak habis macam tu je lah, ada backupnya. Okey.
Seterusnya kita di Quantum Metal kita untung 100% dari pergerakan harga emas. Sebab bila kita jual emas kita memang tidak dikenakan spread dah. Memang kita jual harga lantai terus. Senang kata macam itulah. Okey, konsep kita di Quantum Metal kita beli emas pada harga yang rendah dan kita jual bila untung. Maksudnya bila harga dah tinggi, so kita tengok akaun kita dah untung, so kita boleh jual. Okey. Dan kita memang tidak menjanjikan ROI kepada mana-mana customer. Okey. Bila yang ni kita kena ingat. Sebagai konsultan, kita kena ingat bila kita berjumpa dengan customer, bila customer tanya, you all boleh janji tak berapa I akan untung? Jangan janjikan ROI kepada customer. Kesian dekat dia orang. Nanti dia orang kata, oh boleh untung certain tempoh, so dia berharap tau. Jadi bila emas tak membuat kenaikan, so dia orang akan frust. Bila dia orang akan frust, yang ni yang menimbulkan bad impression untuk Quantum Metal. So kita kena, bila kita jumpa dengan klien, kita kena jujur. Kita kena cerita apa risikonya, apa kebaikannya. Okay? Okey, seterusnya ini adalah tangga-tangga kejayaan di Quantum Metal. Okey. Bila tadi saya tengok ramai juga yang baru di peringkat investor. Maksudnya masih belum melangkah ke introducer. Saya seru you all semua cepat-cepatlah melangkah ke introducer. Rugi. Sebenarnya you all rugi kalau you all tak naik ke introducer. Step yang pertama, step kejayaan di Quantum Metal yang pertama adalah you all kena pijak dulu di introducer, di level introducer. Okey, lepas tu bila dah berada di level introducer, usahakan naik ke level dealer. Yang mana bila di level dealer kita dah bergelar sebagai konsultan. Di level dealer ni dia banyak apa? Kelebihannya. Okey. Lepas tu bila dah berada di level dealer, fight lagi untuk naik ke level dealer developer. Okey. Lepas bila dah berada di level dealer developer, terus fight untuk naik ke level merchant. Macam saya sekarang, saya berada di level dealer developer, saya tengah fight untuk naik ke merchant lah. Okey, setiap tangga-tangga ni dia ada cabaran-cabarannya. So nanti, dan dia juga ada kelebihannya, ada manisnya. Nanti saya akan cerita di next slide nanti. Okay, so siapa-siapa yang masih belum berpijak di level introducer, lepas ni cepat-cepatlah naik. Okay, sebenarnya kalau dengan harga, hari ni harga naik sikit kan. So siapa yang beli masa harga yang terendah, masa 58.3 lebih hari tu dah mula gain lah, dah mula untung. Okay. So walaupun harga tinggi sikit, tapi you all sebenarnya tak rugi. Bila you all buat pembelian untuk naik ke introducer, you all tak rugi sebenarnya. Masih lagi range harga tu masih lagi cantik lah. Boleh kata macam tu. Okay. So macam mana nak jadi introducer? Okay, yang mana yang masih di level pertama tadi, dengar saya cerita ni, lepas ni terus buat. Okay. Okay, untuk nak jadi untuk berpijak di level introducer, you all kena beli satu unit GAE kali 10. Sekarang harga dia lebih kurang 1,500 lebih sikit lah. Okay. Atau you all membeli 3 unit GAE kali 5. Okay. GAE kali 5 ni sebenarnya you all tak perlu beli sekaligus pun. Contoh kalau untuk yang kurang berkemampuan, maksudnya kurang modal, you all boleh beli satu unit pun. Okay, sebab kita dikira secara kumulatif tau. So katakanlah bulan ni you all beli satu unit GAE kali 5. Okay, bulan depan you all beli satu unit lagi. So dah ada 2 unit. Okey, bulan ketiga you all beli satu unit lagi. Terkumpul 3 unit, akan sampai notification kepada dealer atas tuan-puan untuk menaikkan, untuk promote tuan-puan kepada introducer.
Okey. Sama juga kalau terus beli JAE kali 10 pun akan sampai notification kepada dealer atas tuan puan untuk promote you all, untuk promote tuan puan menjadi introducer. So di sini peranan dealer dia kena promote. Dia kena promote you all, siapa-siapa yang di bawah rangkaian dia yang telah nyala, maksudnya telah bling-bling lah kiranya dekat butang promote untuk introducer tu, kat situ peranan dealer. You all kena alert. Kena promote mereka yang berkelayakan untuk naik kepada level untuk introducer. Kalau nak cepat boleh juga caranya, lepas je membeli JE kali 10 atau 3 unit JE kali 5, terus kontak. Terus kontak referral anda untuk menaikkan anda sebagai introducer, untuk promote anda sebagai introducer. Okey? Setakat ni jelas Okey. Kalau selagi mana maksudnya referral ataupun dealer anda tak menaikkan anda sebagai introducer, anda tidak dapat komisen 2% yang di atas pembelian sendiri. Bila status dah bertukar kepada introducer, barulah anda dapat komisen 2% atas pembelian sendiri ataupun atas penajaan tim baru. Tim membeli je you all dapat. Okey. Okey, seterusnya sekejap ya. Okey, ini adalah struktur commission introducer yang mana bila anda sebagai introducer, anda ada klien baru. Kiranya anda ada klien baru, register di bawah link anda, maksudnya dia adalah direct referral anda. Okey. Bila dia membeli je GAE kali 10, anda layak mendapat 2%. Okey. So, bila bila customer anda tadi dah bergelar sebagai introducer bila dia membeli JAE kali 10, so dia dah sama ada dia membeli JAE kali 10 atau JAE kali 5 sebanyak 3 unit, dia pun bergelar introducer. So anda dan direct referral anda dah sama level. Okey. Bila dah sama level, kita dah tak layak dapat komisen atas pembelian direct referral kita. Itu limited di level introducer. Okay. Kita kena ingat, bila kita sama level je dengan tim kita, kita tak dapat dah komisen daripada pembelian mereka. Maksudnya, diorang membeli, diorang yang dapat, kita membeli, kita yang dapat. Okay. So, kita tipsnya adalah kembangkan tim seramai yang mungkin, tanamkan direct referral anda seramai yang mungkin, dapatkan customer baru seramai yang mungkin supaya bila makin ramai di bawah anda, anda berpeluang untuk naik ke level dealer. Okey? Okey, seterusnya ini adalah perbezaan komisen di antara introducer dan dealer. Okey. Bila di level introducer, anda membeli JAE kali 10, anda dapat 2%. Okey. Membeli JAE kali 5, kita dapat 1.5%. Dan membeli GSA, kita dapat 0.5%. Berbeza dengan komisen bila anda berada di level dealer. Okey. Bila di level dealer, membeli JAE kali 10 ataupun tim kita yang baru membeli, kita dapat 7%. Okey, banyak kan bezanya? Di antara 2 ke 7%. Yang mana nak lagi? Okey. So, di level dealer juga, bila kita membeli JE kali 5, kita dapat 5%. Dan bila kita membeli GSA ataupun kita buat GCA, kita dapat 2%. Okey. Berbeza sangat-sangat. Bila saya tengok struktur komisen macam ni, yang ni membuatkan saya terus nak naik ke dealer. Okey.
So saya mengambil masa nak naik ke dealer, saya ambil masa 4 hari. Okay. You all pun boleh buat. Boleh buat laju lagi sebenarnya. Ada je yang cecah dalam tempoh 1 hari. Ada yang naik ke dealer. Itu memang hebat sangat lah tu. Okay. Seterusnya, setakat ni faham semua? Struktur komisen ni? Okay. Bagi saya, bila kita, even kalau kita macam tak minat nak cari orang ke, tak minat nak taja orang baru ke, walaupun you all nak membeli sendiri, beradalah di level dealer. Sebab apa? You all akan dapat komisen maksimum 7%. Cuba kita tengok kalau kita buat pelaburan dekat luar. Contoh macam kita buat ASB lah kan. ASB dulu komisen dia memang lebat. Kan? Best lah. Akhir tahun je kita tunggu dividen yang masuk. Tapi akhir-akhir ni berapa komisen yang kita dapat? Berapa dividen yang kita dapat? Kita dapat dalam 5 ke 4.5% macam tu je. Okay? So, tapi bila you all berada di level dealer, you all membeli je GAE kali 10, you all dapat 7%. Automatic. Immediately dapat. Tak perlu tunggu setahun. Tak perlu tunggu beberapa hari. Tak perlu. Beli je terus dapat. Beli je terus dapat. Okey. Sebab itulah saya menggalakkan semua yang ada dalam ni bergeraklah naik ke level dealer sekurang-kurangnya. Okey. Sekurang-kurangnya bergeraklah ke level dealer. Okey. Setakat ni jelas apa yang saya sampaikan? Boleh Jelas, ke jelas. respon? Saya takut saya bercakap seorang. InsyaAllah jelas, tak ada masalah. Okey. Setakat ni memang jelas lah. Kalau ada siapa-siapa yang ada soalan, jangan malu nak bertanya. Inilah masanya kita nak tanya. Nanti tanya Okey. kalau Kalau tak ada pertanyaan, then kita move to next slide lah. okey. So InsyaAllah. Najmi boleh bantu saya lah kalau ada saya termiss yang komen dekat chat ya. Okey, tak ada masalah. Right. Okay, so next. Sekejap ya. Saya punya ni tak gerak pula skrin saya ni. Bergerak tak skrin saya? Sekarang ni masih dekat dekat perbezaan. Okey, dah. Baru Okey, dah. tukar. Syarat untuk jadi dealer kan? Okey, Okay. alright. So seterusnya, syarat untuk macam mana nak jadi dealer? Bila kita dah berada di introducer, kita kena cepat-cepat gerak ke dealer. Jangan terlalu lama berada di level introducer. Rugi sebenarnya. Kenapa rugi? Sebab bila bawah tim kita memang dah ramai dan ramai sangat yang dah level introducer sama dengan kita. So kita rugi on commission. Okay. So macam mana nak jadi dealer sebenarnya? Tak susah pun. Macam mana nak jadi dealer? Kita kena mula-mula of course lah kita kena berpijak di level introducer dulu kan tadi. Dengan kita beli 1 unit JE kali 10 atau 3 unit JE kali 5 untuk belian peribadi. Okay. Lepas tu kita wajib ada minimal 5 pelabur. Maksudnya 5 direct referral kita. Diorang yang register di bawah link kita tu dikira sebagai direct referral. Okay. So, kena ada 5 minimal 5 dan total direct sale. Yang ni sebenarnya yang lama. Dia bukan 30,000. Sebenarnya sekarang 30 unit. 30 unit GAE kali 10. Okay. Ini syarat lama Ni syarat lama 30,000 kita dah tak diguna pakai. Sekarang nak naik ke level dealer, kita kena terkumpul sebanyak 30 unit GAE kali 10 bersamaan dengan 7,500 USD. Sebab 1 unit GAE kali 10 bersamaan dengan 250 USD. So kalau 250 kali dengan 30 unit adalah 7,500 USD. Okay.
So, bila dah lengkap 7,500 USD bersamaan dengan 30 unit JAE 10 dan kita ada 5 pelabur, kita boleh layak untuk naik ke level dealer. Okey. Untuk naik ke level dealer ni, sebelum kita bertukar status kepada dealer, kita kena hadir training dulu. Kita kena hadir training dan kita kena ambil exam lah. Exam tu dia ada 100 soalan dan kita kena jawab. Kena markah lulusnya adalah 80. Maksudnya kita kena betul 80 sekurang-kurangnya. 80 soalan. Okey. So kalau kali pertama kita fail, QM bagi peluang kedua dekat kita untuk kita repeat exam. Soalan ni sebenarnya untuk soalan yang kali pertama dengan kali kedua tu soalan yang lebih kurang sama, cuma susun atur dia berlainan je. Tu je. Okey. So bila dah lulus dan kita akan email kepada customer service lah. Kita akan email ke customer service, kita akan attach kita punya bayaran 300, resit bayaran 300 sebanyak RM300 untuk QBEB sebagai fee latihan. Lepas tu kita kena attachkan kita punya sijil exam kita tadi, sijil kita lulus tu. Dan kita akan attach lah kita punya record sale. So bila kita dah email kepada customer service akan proses. So kita just tunggu. Kita punya status bertukar kepada dealer consultant. Okay. Sebenarnya macam mana nak dapatkan 30 unit JE kali 10 tu, kita tak tertakluk kepada 5 pelabur ni. Dia minima sahaja 5 pelabur. You all boleh tanam seramai mungkin. Katakan kita ada 30 orang dan setiap orang membeli JE kali 10, yang tu kita pun layak naik kepada dealer juga. Okey? Okey, ini adalah struktur komisen seorang dealer. Bila kita bergelar sebagai dealer, kita taja tim baru, maksudnya direct referral kita dapat 7% daripada pembelian tim. Maksudnya bila dia membeli JJE kali 10, kita dapat 7%. Okey? Dan bila pelanggan baru tadi sudah bergelar sebagai introducer, bila dia membeli JAE kali 10, dia dapat 2%. Okey? Dan kita dapat dari dia 5%. Yang ni yang bestnya bila di dealer ni. Orang yang membeli dapat 2% je. Tapi bila kita sebagai dealer, kita dapat dari tim kita 5%. Selagi mana dia tak naik dealer lah. Kalau bila dia dah naik dealer, struktur komisen dia lain. Okay. So, di antara dealer ke pelanggan baru, kita akan dapat 7%. Dealer ke introducer, kita dapat 5%. Okay. Maaf selit sikit. Jadi Nobidayah, ada soalan daripada Puan Juliana Muhammad Saleh. 5 minima pelabur untuk naik dealer tadi kan. Jika 3 pelabur dah complete 30 unit, lagi 2 pelabur sekurang-kurangnya berapa? Okay. Nak beli JE 51 ke ataupun apa ke? Okay. Bila 3 pelabur tadi dah cukup dengan 30 unit, so 2 pelabur lagi cukup memadai dengan membeli 1 unit JAE kali 5. Okay. Seorang membeli 1 unit JAE kali 5 dan seorang lagi juga membeli JAE kali 5, kita terus layak naik kepada dealer. Okay. Dia tak semestinya membeli JAE kali 10 lah. Cukup sahaja dia membeli JAE kali 5 1 unit sahaja. Sekadar sebenarnya dia tidak terkira dalam 30 unit tu lah. Yes, betul? Dia tidak dikira dalam 30 unit tu lah. Yang 30 unit yang syarat sahaja. Yang 30 unit kita ambil kira hanya pembelian JAE kali 10. 30 unit berapa RM sekarang? Ada lagi satu soalan daripada Puan Rozaina.
Okey, sebenarnya sekarang satu unit GAE kali 10 dia bersamaan dengan $250. So bila tukaran kepada RM tu dia berubah mengikut exchange rate daripada USD kepada RM. Okey, lebih kurang sekarang dalam 1530 macam tu lah untuk satu unit GAE kali 10. 1550 Oh, macam yang tu terbaru sekarang. Yang 1550 terbaru ya. sebab saya hari-hari buat price, jadi Okey. saya tengoklah dia memang ada peningkatan daripada segi JE kali 5 punya harga tu kan. Daripada start awal tahun lepas, akhir tahun lepas lah. Dulu ada sampai 1,300 je. Termasuk management cost kan. Masa tu best lah beli. Jadi dah lama kelamaan bila currency kita sendiri pun naik, lepas tu USD pun dia ada yang kukuh, ada yang tak kukuh juga. Jadi bila ada naik turun tu, tapi RM kita ni sentiasa menjadi lagi mahal. Sebab Jadi USD selalu naik. So bila USD naik jadi duit kita murah lah. duit tu murah. Tu yang berbeza harga bila kita betul. beli GAE. Tapi kita kena RM ingat jatuh. tapi kita kena ingat satu unit GAE kali 10 $250 tu adalah fix. Nak Dia tanya tak- boleh? Ya, Nak tanya boleh? boleh. Ya, boleh tuan. Tuan Sorry Faiz. untuk yang 30 unit itu, adakah 30 unit itu direct kita punya referral? Ya, kena direct referral kita. Oh, bukanlah Betul tuan. group punya accumulate, bukan? Bukan. Bukan Sebab kalau total group sale lah. sebab tu kalau perasan saya tekankan tadi, ramaikan seramai mungkin di bawah direct referral kita. Sebenarnya direct referral kita tu yang membantu kita naik level sebenarnya. Dia tak accumulate daripada tim bawah-bawah tak. Dia nak first layer kita lah kiranya. Okey, jelas ke tuan? Okay, faham. Thank you. Okey, so ada satu soalan ni, 5 pelabur tu perlu status introducer ke? Sebab saya ada satu akaun proxy atas nama anak saya. Memang saya tak naikkan introducer. Okey, sebenarnya kalau akaun proxy, kita tak perlu naikkan dia sebagai introducer pun. Ya. Sebab yang diambil kira tu adalah unit tu je. Status tu tak diambil kira pun. Yang penting diambil hanya kira belian adalah saja. unit belian kita sahaja. So kita fahamlah bila akaun proxy memang majoriti tak akan naikkan introducer sebab kita nak direct masuk commission tu atas nama kita kan. So pangkat tu tak ditengoklah kiranya. Kita hanya tengok on pembelian GAE kali 10. Okey, Satu lagi nak tanya boleh? boleh? Yes. Silakan. Untuk yang 30 unit itu hanya JE 10 saja ya? Ya tuan. Hanya GAE kali 10 sahaja. Okay, thank you. So kalau tengah target nak naik ke dealer tu fokuslah. Fokus terangkan dekat tim apa kelebihan GAE kali 10. Macam tu saya buat. Saya memang fokus on GAE kali 10 dan saya memang galakkan tim membeli GAE kali 10. Sebab GAE kali 10 ni kan dia cepat untung. So kita bila sebagai pelabur-pelabur ni memang kita tengok on keuntungan kan. Jadi bila kita suggest dekat orang yang cepat untung tu, diorang membantu diorang jugalah sebenarnya. Dan kita tengok juga kemampuan tim kita lah. Okay. So kalau tak ada apa-apa kita terus. Kita teruskan. Seterusnya macam mana bila kita dah faham macam mana nak jadi dealer, kita masuk pula macam mana untuk kita jadi dealer developer. Okay. So nak jadi dealer developer, kita kena ada 5 direct dealer. Yang mana first layer kita tadi, kita kena ada 5 dealer. Okay. Ini yang saya katakan, tumpukan kepada direct referral kita. Supaya kita membantu kita dapat naik pangkat. Okay. 5 direct dealer ni maksudnya 30 unit JE kali 10 kali dengan 5 direct dealer lah.
Maksudnya 7,500 USD kali dengan 5. Okay. So total group sale nanti kita boleh tengoklah bila tukaran dalam RM tu kali dengan exchange rate, katalah sekarang 7,500 kali dengan 4.7 kan, lebih kurang kata sekarang exchange rate kita. So kita dapatlah harga dalam RM berapa. So nak senang faham, bila kita nak naik dealer developer, kita kena lahirkan 5 dealer bawah kita. Okay. Okay, ini adalah struktur komisen seorang dealer developer. Dealer developer ni dia banyaklah sikit boleh makannya compare dengan dealer tadi. Okay. So, bila dealer developer, bila seorang yang berstatus dealer developer menaja pelanggan baru, bila pelanggan baru membeli je GAE kali 10, dia layak dapat 7%. Okay. Dealer developer tu dapat 7%. Okay. Seterusnya, bila seorang dealer developer, di bawah dia ada introducer. Maksudnya introducer tu membeli je GAE kali 10, dia dapat 5%. Sebab introducer tu sendiri dia dah dapat 2%. Jadi dealer developer akan dapat 5%. Okay. Ya Allah. Bodoh tu. Seterusnya, bila tadi yang kita belajar, bila di antara dealer dengan introducer, dealer dapat 5% kan? Introducer tadi dapat 2%. Okay. So, dealer developer, bila bawah dia ada dealer dia membeli JE kali 10, dia dapat 3.5%. Okay. Dan bila di antara dealer ke dealer, ranking commission yang kita boleh override adalah 1%. Okay. Dan dealer developer dengan dealer di bawah dealer dia dapat 2.5%. Banyak sikit kan? Struktur commission ni banyak sikit compare dengan dealer tadi. Okay. So, bila kita dah faham macam mana nak jadi dealer developer, kita belajar macam mana nak jadi merchant. Okay. Yang ni saya pun tengah berusaha lagi. Semua orang tengah berusaha sebenarnya. Okay, macam mana kita nak InsyaAllah jadi? saya doakan Terima kasih. Hidayah naik ke merchant tak lama lagi insyaAllah. Terima Sedang kasih. susun strategi tu kan. Okay. So, macam mana kita nak jadi merchant sebenarnya? Bila nak jadi? By the way, Puan, ada soalan. Yang ni Okay. berkaitan dengan dealer lah. Yang sebelum ni, dia cakap macam mana nak naik dealer dengan cara menggunakan proxy. Okay. Jadi proxy Mm-mm. kalau siapa-siapa yang tak tahu, proxy ni maksudnya kita nak cari jalan yang senang lah untuk kita cepat-cepat naik melalui kita punya connection yang rapat. Betul? Ya. InsyaAllah. Sebenarnya terangkan, nak naik dealer ni dia ada 2 cara. Okay. Satu dengan modal sendiri. Bila kita ada modal, kita boleh dealerkan diri kita sendiri. Okay. Satu cara lagi, siapa yang tak ada modal, dia boleh buat macam yang saya terangkan tadi. Kembangkan tim seramai mungkin. Okay. Bila cukup JJE kali 10 seramai 30 unit, kita naik. Okay. So, saya nak terangkan macam mana kita nak dealerkan diri kita sendiri. Okay. Bila kita ada modal, kita boleh dealerkan diri kita sendiri dengan kita memasang account proxy. Okay. Account proxy ni kena ada minimum 5. 5 juga macam tadi. Kena ada minimum 5 pelabur. Okay. So account proxy tu kita boleh registerkan suami kita ataupun isteri kita, mak ayah kita, adik-beradik kita, anak kita. Anak kena yang berumur 18 tahun ke atas. Okay. Kalau yang below 18, dia tak boleh menjadi account independent. Maksudnya tak boleh jadi proxy lah. Okay. So, bila kita dah pasang 5 account proxy tadi, kita registerkan mak ayah, suami,
kakak, abang. Okey, dah cukup 5 kan? So, boleh beli di atas satu nama je. GAE kali 10 sebanyak 30 unit. Pilihlah sama ada nak beli di akaun husband ke, nak di akaun mak ke, di akaun ayah ke. Okey. Yang 4 kaki proksi lagi tadi tu cukup sekadar membeli GAE kali 5 1 unit sahaja. Cukup mengaktifkan akaun dia je. Macam tu. Kalau tak nak 30 unit atas satu nama pun boleh, nak agih-agihkan pun boleh, asalkan cukup 30 unit untuk 5 akaun proksi tadi. Hanya 30 unit sahaja. Dia bukan setiap akaun proksi kena beli 30 unit, bukan. Dia terkumpul untuk 5 proksi tadi 30 unit. Okey? Faham? Faham ke? Jelas ke saya sampaikan? Ya, jelas. Okey. Wah, So, moga dapat menjawab soalan yang tadi ya. Moga dapat menjawablah soalan tu. So, siapa yang ada modal, you all boleh naik dealer cepat-cepat tau. Rugi kalau duduk di introducer lama-lama. Okey. Nak tengok slide sebelah, maksudnya slide yang mana? Dealer developer ke? Didi punya syarat kot. Didi punya syarat sekejap. Didi punya syarat ke ataupun commission? Commission. Okey, dia nak tengok yang commission, Puan. Sekejap ya. Okey. Ini adalah struktur commission dealer developer. So, siapa yang dah berada di level dealer tu bolehlah hadamkan struktur commission dealer developer ni. Kita bergerak ke dealer developer pula. Okey. Okay, so macam tadi kita dah tengok syarat nak jadi merchant macam mana. Kita kena ada 5 direct dealer developer. Yang ni pun direct tau. Dia tak ambil yang bawah-bawah kita. Kalau bawah-bawah kita dah ada dealer developer, tidak diambil kira. Dia hanya nak direct referral kita sahaja. Yang berdaftar di bawah link kita sahaja. Tidak diambil di bawah tim kita yang lain. Okay? So, macam saya tekankan, ramaikan seramai mungkin di bawah link kita sendiri. Sebab kita tak tahu yang mana yang akan laju nak naik level nanti. Okay. So, kita kena lahirkan 5 direct dealer developer dan 25 direct dealer di bawah kita. Jadi nak senangnya kita target kita lahirkan 30 direct dealer di bawah kita. Okey, 30 direct, dan di antara 30 tu kita pilih, tak apa, kita tengok mana yang berpotensi untuk naik kepada dealer developer. So kita grow 30 orang ni. Kita tengok siapa yang naik dulu. So bila dah ada yang melangkah ke dealer developer, sebenarnya dia membantu kita naik ke level merchant. Okey. So, mencabar sikit kan nak naik ke merchant ni. Memang mencabar betul-betul ni. Tapi bila dah berada di level merchant tu, manisnya lain lah berbanding dengan level-level yang lain. Okay, ini adalah struktur commission seorang merchant. Okay. Bila kita bergelar sebagai merchant, kita menaja ahli baru dan ahli baru membeli GAE kali 10, kita dapat komisen 14% daripada pembelian ahli baru. Okey. Lepas tu, ni macam biasalah. Di antara introducer dengan ahli baru dapat 2%. Okey. Bila merchant dengan introducer dapat 12%. Okay, banyak kan? 14%, 12%. Lebih kurang sekali ganda level DD dengan level dealer lah. Okay. Lepas tu, bila dealer dengan introducer, kita dapat 5%. Dan di antara merchant ke dealer dapat 7%. Okay.
So dealer developer ke dealer dia dapat override 3.5%, dan merchant ke dealer developer, maksud yang bawah dia lagi, dia dapat 3.5%. Ini adalah struktur commission dia lah. So sama-samalah kita aim ke level merchant. Saya doakan semua yang join kelas saya malam ni, kita direzekikan, dipermudahkan urusan kita untuk naik ke level yang tertinggi lah di dalam quantum metal. Kita sama-sama Amin. buat. InsyaAllah. So dekat QM ni, siapa yang buat dia yang dapat. Kita kena pegang macam tu. Siapa yang laju, dia yang akan sampai dulu. Okay. Okay, seterusnya ini adalah testimoni commission seorang dealer. Ada yang dapat 5,800, ada yang dapat 8,000 lebih. Semua tertakluk kepada pengembangan tim kita. Lagi ramai tim, lagi kembang kita punya tim, lagi aktif kita punya tim, lagi banyak commission kita. Okay. Ini adalah commission seorang dealer lah. Best kan? Duduk di level dealer pun dah best. Okay, sebenarnya bila kita dah berada di satu-satu level kan, bila kita dapat commission tu, dapat pun dapat apa orang kata, dah dapat potong lah gaji hakiki kita. Macam tu lah, boleh kata bahasa senangnya macam tu. So ini adalah testimoni commission sebagai dealer developer. So kita boleh tengoklah 5 angka ke atas kan. Puan, sorry ada ni lah, ada pertanyaan. Aha. Dekat chat ni dia beritahu sampai berapa rangkaian dia punya commission. So kita assume yang ni adalah yang merchant punya lah kan. Okay. Dia bertanya. Yang merchant sebenarnya untuk merchant dia unlimited. Dia Ya, tak ada betul. selama-lamanya. Setiap orang yang bawah dia Yeah. semua akan dapat. Dia akan dapat commission daripada setiap susu galur dia. Walaupun Yeah. susu cicit, Betul. piut semua ada. Jadi So, itulah kelebihan orang yang jadi naik merchant ni. Sebab orang nak sangat naik merchant. Sebab memang tak ada limit lah. Jadi itu tak yang ada. boleh sampai ratus ribu, ada yang sampai juta pun ada, insyaAllah. Betul. Kalau kena cara memang nothing is possible lah. Betul Yeah, nothing impossible. Yang penting kita kena buat tau. Kita kena buat dan kita kena konsisten. Yang tu penting. Nak tanya, Ya. Ya tuan. yang merchant tu dia boleh dikatakan unlimited ke? Ya, unlimited. This mean unlimited. contoh kalau kata ada sampai 10 line peringkat, 10 level. Mana dia makan 10 level? Ya, betul. Betul. Macam mana dia boleh makan? Maksudnya merchant pergi ke DD, dia makan, DD pergi ke developer, dealer, dia makan. Lepas tu pergi ke biasa pun makan macam 4 level, 5 level je. Dia akan makan unlimited. Selama mana di bawah rangkaian dia tu yang wujud, dia boleh dapat semua. So bila perasan dalam float account nanti, kita boleh tengok tau, struktur commission kita berlainan. Ada yang atas 7%, ada yang atas 3.5%. Maksudnya dia datang daripada macam-macam sumber, daripada pelbagai sumber lah. Cuma dia bukanlah daripada pelbagai level. Betul. Kalau direct bawah dia saja, dan orang tu adalah contohlah investor kan. Let's say Dr. Wida, bawah dia tu ada klien baru, iaitu investor lah. Bila dia beli JE apa semua, dia dapat 14%. JE 10. Jadi untuk yang lain tu macam dealer developer ataupun introducer apa semua kan, nanti adalah penolakan daripada commission tu. Still ada. Dia tak ada dapat full 14% lah. Tapi still dia ada. Ikut level. Dia mengikut level lah. Kalau perasan nanti tengok dalam float account tu, kita punya commission berbeza-beza tau. Maksudnya kita boleh yang tu okey, cuma yang unlimited tu maksudnya kalau kita tengok merchant turun ke bawah ada DD turun bawah dealer ke introducer ke customer baru.
Yes. Kan? So Semua kita tu tengok kita situ dapat. macam ada lima level. Memang 5 level. Tu 5 level di dalam QM. Tapi Okay. bila tim kita ramai, so layer pertama dia ada menaja tim-tim dia. Okey. Lepas tu layer kedua dia beranak lagi kan. Tu yang dikatakan dia unlimited. Dia berapa layer ke bawah dia boleh dapat. Dia tak ada limit. Setiap orang dalam bawah dia punya team Yes. pun dia dapat juga. Yes. Jadi bawah Dia dia ada 10 team, let's say. 10-10 tu akan dapat komisen lah kepada merchant tersebut. Yelah, tapi dia tak adalah kata sampai 10 level tu, tak adalah tak. Dia sekadar dia macam buka matahari lah. Betul. Matahari mana ya tuan? Tu kalau buka matahari tu kalau untuk orang yang kaki-kaki MLM ni dia tahulah maksudnya dia keliling lah mana semua direct dia. Kan? So kalau kata buka matahari ni semua direct dia and then semua direct tu dia makan. Cuma dia makan sampai ke mana, sampai ke customer baru lah. Maknanya tak adalah sampai 10 level. Dia sekadar 5 level lah, betul tak? Merchant, DD, and then dealer, and then introducer, and then customer baru. Dia tak dikira level Saya macam rasa tu. Cik ada confuse sikit lah bab yang tu. Tapi saya rasa apa yang Cik maksudkan yang dalam MLM tu dengan sistem affiliate kita ada berlainan sedikit. Jadi dekat sistem kita ni dia tak ada had berapa level, let's say kan, macam dia ada DD, dealer, lepas tu introducer, investor. Nampak macam 5 level je kan yang tu kan? Ya tak, betul. tuan. Let's say kalau macam investor tu ada 5 orang lagi bawah dia. Investor. That's mean dekat bawah-bawah tu semua pun dia ada dapat juga. Itu maksud dia. Oh, merchant dapat juga maksudnya. Ya betul. Merchant tu pun ada dapat tepias sikit. Let's say macam tu lah. Ada jugalah yang persen dia. Ya betul. Sebab dia tu dia punya income dia banyak. Tapi tak ada, tapi ada tulis dekat tadi ke? Dia tak tulis dekat tadi kan. Dia di Nurjaya. Tadi kita tak tunjuk keseluruhan lah, tapi kita tunjukkan struktur komisen di antara level-level. Tapi sebenarnya tuan, saya rasa tuan confuse sikit. Sebenarnya kita di QM kita tak terhad kepada 5 level. Yang saya katakan introducer, dealer developer tu adalah tangga-tangga kita. So contoh di bawah kita ada 100 orang, 200 orang, 300 orang. Kita dapat semua daripada 300 orang ni. Bila dia membuat pembelian. Kalau dia orang tak membuat pembelian, kita tak dapat. So jelaslah Boleh. InsyaAllah. So ini adalah saya teruskan, ini adalah struktur commission dealer developer lah. Puan, ada lagi satu soalan. Terima kasih kepada soalan yang tadi. Lepas tu kita ada satu soalan lagi. Rekod menjadi merchant tercepat berapa lama? Boleh kita jadikan contoh macam Dr. Wirda sendiri lah. Saya rasa Dr. Wirda sendirilah. Dia dalam tempoh 6 bulan. Dia antara yang cepat juga kan, Puan? Dalam 4 bulan macam tu je. Jadi 4 bulan tu memang all out lah dia. Memang tak ada rest. Dia cakap. Sebab kita di QM ni, kita tak ada tempoh masa tau. Berapa lama you all nak duduk di level introducer, terpulang pada you all. Berapa lama you all nak pergi ke dealer developer, terpulang. Kita tak macam MLM. Macam MLM, kita kena ada target kan. Okay, setiap bulan kita kena achieve banyak ni. So kalau kita tak achieve, kita akan turun. Betul tak? Kita akan turun pangkat, turun level. Tapi di QM, kita tak macam tu. Dan betul. Kita sampai bila-bila akan pegang ranking yang tersebut lah. Kita tak ada penurunan pangkat, semua tu tak ada. Bila kita dah orang bawah kita pun boleh potong kita. Betul. Yes. Itu yang specialnya QM ni. Jadi dia tak perlu tunggu orang atas tu jadi macam mana pun, kita just buat kita. Itu punya, itu kata-kata hikmat lah bagi saya. Ada satu tips saya nak bagi. Kalau kita nak terus berada di atas, jangan bagi tim kita potong kita. Tu tips saya. Bila saya tengok tim saya laju, saya akan laju lagi daripada dia orang. Sebab bila tim kita dah potong kita, sebenarnya kita rugi tau.
So Betul, kita tak boleh collect commission daripada dia orang dah kan. betul. Ah, So tipsnya macam tu lah. Bergerak je laju. Selaju yang mungkin. Jangan bagi tim kita potong kita. Sama-sama naik. Kita sama-sama naik. betul, sama-sama naik. Okay. So ini adalah struktur commission dealer developer dan kita boleh tengoklah banyak kan, 60, ada yang dapat 65,000, ada yang dapat 67,000. Dan kita bestnya dekat sini, commission kita dibayar dalam USD. So kalau nak convert ke RM tu, kencang lah. Tengok dalam USD baru dalam 14,000 kan, tapi kalau dalam RM dah 65,000 dah. Okay, so seterusnya sekejap. Gerak pula saya punya slide. Okay. Seterusnya kita boleh tengok ini adalah, kita tengok pula struktur commission merchant lah, yang merchant dah achieve. Okay, ada yang dapat 445,000, ada yang dapat 354,000. Baru ni saya terpesona dengan income Dr. Wilda. Masa tu saya pun baru masuk je QM ni. Dr. Wilda pernah cecah 700,000 lebih dalam tempoh sebulan. Tahniah lah Dr. Wilda, memang hebat lah, insan yang hebat. Dah lah orangnya baik je kan. Tapi kalau tengok dia punya income, terkejut kita. Okay. Ya, betul-betul. Ini yang saya contohkan Dr. Wilda ni. Saya rasa ni income Dr. Wilda ni. Yang ni bulan 5 hari tu. Ini memang dia punya lah. 738,000. So masa ni saya baru nak menapak naik ke dealer developer. InsyaAllah kita pula lepas ni. InsyaAllah, Siapa tahu kan. Mungkin orang-orang yang join Zoom kita pun. Kita doakan semua berjaya ya. Ya, Yang penting kita bermula. Okay. So ini commission seorang senior merchant. Kalau tak silap saya ni Datuk Faizal punya ni. Datuk Faizal, betul? 2 juta lebih sebulan. Okay. Okay. So setakat itulah dari saya. Kalau ada yang tak faham boleh tanyakan. Saya cuba terangkan sebaik yang mungkin lah. Okay. Okay. Alhamdulillah, terima kasih. Puan Didi Nur Bidayah. Jadi ada sesiapa yang ingin bertanyakan soalan tentang ni lah, ladder to success tadi, macam mana nak jadi consultant apa semua kan. Mungkin ada yang beberapa orang lagi mungkin dia tak jelas, dia boleh tanya, tak ada masalah. Terima kasih Puan tentang ilmunya. Okey. Sama-sama. Okey, jadi sementara kita menunggu soalan, jadi ada ke soalan yang tapi saya rasa Puan cerita semua jelas. Saya rasa dah tak ada soalan ni. Semua faham ni, semua mengikuti kelas kita. So semua sama-sama lah kita gerak, kita setkan target kita. Lepas ni betul. Target tu penting. Target tu bagi saya tu memang benda yang patut ada lah tiap orang. Sebab tiap orang ni lain-lain target dia kan. Sebenarnya dia atas kehendak kita sendiri sebenarnya. Okay. Kita je yang boleh mengubah kita punya income. Kan? Kalau kita nak banyak tu, kita usahalah. Kalau kita nak santai-santai, kita buat secara santai-santai. Sebab kita dekat QM ni, kita tak ada yang menekan kita sebenarnya. Dan kat mana-mana kita boleh buat. Kita boleh share dengan siapa-siapa di mana-mana pun. Okay? Dia tak kacau kerja hakiki kita lah. Itu pendapat saya juga. Jadi macam kalau macam saya bagi opinion saya lah kan, dengan keadaan ekonomi yang sekarang ni yang tak menentu, jadi sebenarnya patut kita semua ni yang ada dalam Zoom semua ni, even semua orang di luar lah, kena ada something yang pendapatan tambahan. Tambah ke pendapatan kita yang asal tu. Mungkin ada setengah orang dia dengan gaji sekian dia tak cukup kan. Jadi berlaku pada semua orang pun, even saya sendiri pun. Jadi kita kena ada satu benda, walaupun apa benda pun, tapi
skill tu kita kena ada lah. Skill macam mana nak dapatkan income tambahan tu. Tak semestinya dengan QM pun sekalipun. Tapi QM ni adalah satu tempat juga. Satu tempat di mana kita boleh bina skill tu untuk dapatkan income tambahan. Mungkin tak banyak untuk awal-awal ni kan. Mungkin 200, 300 tapi cukup lah. Even itu pun duit juga kan. Jadi dapat tolong kita untuk expenses bulanan juga. Saya mula-mula pun sebelum saya masa saya bermula pun income saya tak banyak. Income saya tapi dia selalu bertambah tau. Every month selalu bertambah. So yang penting kita bermula. Tu je tips dia. Saya pun baru mula dapat, tak adalah banyak juga, baru start 4 angka lah. Jadi saya pun rasa macam, boleh juga aku punya ada, tak adalah ada apa sangat pun tapi still ada lah. Jadi saya bersyukur sangat kan. Okay, So terima kalau kasih. kalau dalam ni kalau tak faham, kalau nak nak contact saya pun boleh, nak sembang kat luar pun boleh, nak tanya tips ke, saya sudi ajarkan. Boleh contact saya. Saya masukkan nombor phone saya lah. Sekejap tak apa saya Dila Najmi tolong saya typekan boleh? Boleh. 019 Okey, 019 320 320 5537. 5537. Saya tinggal di Nilai. Siapa yang berdekatan bolehlah nak contact saya, nak jumpa ke, boleh je. Saya kerja dekat area Cyberjaya dan saya banyak dekat Nilai lah. Alright. Alamak, saya punya ni nak tulis pun. Okay, kita sebenarnya kita ada berbaki lagi 20 minit tapi kita dah start kita start awal lah on time. Jadi kita boleh end awal hari ni. Jadi sebelum apa-apa soalan yang tuan-puan nak bagi, okay, ada soalan. Jadi LHDN bagaimana? Boleh terangkan pasal LHDN? Mungkin sebab ada yang tengok pasal income tadi kan. Income ada yang 300, 400 ribu, 700 ribu kan. LHDN macam mana? Tu antara soalan dia. Okey, sebenarnya bila kita login akaun kita, dia ada satu ruangan untuk kita declare kita punya income. Kita memang membayar cukai lah. Maksudnya memang kita kena bayar lah cukai tu kan. So kita kena declare. Dia ada satu ruangan untuk LHDN punya part untuk pembayar cukai. Nanti login account boleh tengok lah dekat user setting rasanya. Pergi tengok dalam account. Memang ada part tu. Jadi kita tak payah risau lah. Even Dr. Vida sendiri pun dia ada bayar cukai. Adalah berapa nilai dia. Saya tak tahu secara spesifik tapi 10,000 tu sampai. 10,000 sampai dengan income dia yang sekarang. Dekat edit profile. Terima kasih tuan. Okey, lepas tu ada satu lagi soalan daripada Tuan Zakbar ni. Step pertama sepatutnya GAE dulu ya. Ya betul. Step pertama untuk kita jadi konsultan adalah GAE. GAE 5 ke GAE 10 iaitu inilah nak naik introducer. Untuk naik introducer kita kena membeli GAE kali 10 1 unit atau GAE kali 5 3 unit. So terus kita berada di level introducer. Yang itu kena set baru yang itu kena set baru setiap level kita. Okey, saya faham. Maksud Tuan Zakbar ni macam ni. Bila kita dah berada di level tu kita yang kena set. Tak, sebenarnya bila kita membeli GAE kali 10 je ataupun GAE kali 5 akan sampai notification. Maksudnya akan nyala dekat dealer atas kita butang promote di nama kita tu lah. Maksudnya itu adalah notification kepada dealer untuk promote kita ke level introducer. Yang tu peranan dealer atas kita. Bukan kita sendiri yang set.
Okey? Betul. Dan itu hanya untuk orang yang baru naik introducer saja kan. Yang lain lainlah cara dia. So kalau bila kita dah nak naik ke level dealer, kita sendiri yang kena email kepada customer service untuk naikkan kita sebagai dealer lah. Tapi kita kena attach lah semua dokumen-dokumen yang diperlukan. Yang part tu kena independent sikit lah. Sebab Ya. orang yang baru-baru mesti akan jadi macam mana nak buat, macam mana buat. Sebab saya pun sama. Jangan risau. Tapi Kena belajar. mesti ada soalan penyesuaiannya mesti ada lah. Kalau Yeah. tak tahu ataupun ingin bertanya tu memang dah tak jumpa jalan, then ada je yang dealer yang sanggup tolong dalam group tu. Memang Kita ramai yang je akan support. tolong. Just tanya je dalam group tu Tanya je. ramai yang akan bantu. Soalan apa pun dia boleh jawab. Ya. Jangan Siapa tanya yang ni ke, kelas? bila goal naik. Yang tu Itu kita tak boleh jawab. Okay, insyaAllah kita dah 10.15. Jadi kalau dah tak ada soalan kan, kita berikan Puan Didi Nobidayah untuk bagi kata-kata akhir lah sebelum kita akhiri pada malam ini. Okay. Terima kasih kepada semua yang hadir sesi Zoom kita pada malam ni. Saya minta maaf kalau saya ada tersalah cakap ke. Dan saya doakan kita semua berjaya di Quantum Metal. Kita dapat achieve satu target yang memang kita nak. Dan kita dapat create satu income yang terbaik lah untuk family kita, untuk diri kita. So saya doakan semua kita berjaya dan dipermudahkan segala urusan kita. InsyaAllah. Terima kasih kepada Didi Nobidayah. Okey, sebelum kita akhiri ni kan, saya nak iklan sikit je pasal TGC punya program. Okay, untuk minggu ni kita ada physical BOP. Jadi siapa yang tak puas belajar di Zoom, boleh pergi ke office kita orang lah. Setiap Sabtu kita orang akan ada program dekat IOI Conizion lah, office kita orang akan buat physical punya BOP dan kita invite speaker-speaker yang mantap lah. Diorang akan tolong anda daripada A to Z. Dalam satu hari tu anda boleh dapat 1 minggu punya kelas Zoom. Boleh kata macam tu lah. Jadi siapa-siapa yang berminat boleh roger tim-tim TGC ni, tak kisah siapa, nanti insyaAllah dia orang akan tolong lah. Untuk minggu depan pula, minggu ni juga kita akan pergi ke Kota Baru. Kita akan split 2 tim. Satu tim pergi dekat office, satu tim akan ada di Kota Baru, iaitu road tour. Kita ada road tour kan. Dan selepas di Kota Baru ni, kita akan ke KK pula, insyaAllah bulan 11. Itu pun siapa ada di area KK boleh daftar untuk kita punya BOP, road tour. Dan insyaAllah kita akan akhiri tahun ni dengan kita punya BOP dengan kata dekat Pahang. Tapi saya tak tahu lagi tarikh, tapi insyaAllah dekat Pahang lah kita akhiri dalam bulan 12. Jadi kepada semua yang menonton ni kan, kalau ada kesempatan untuk join BOP, join je, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab ini merupakan satu baby step juga untuk kita ke consultant sebenarnya. Sebab kita kena bergaul juga dengan geng-geng dealer, insyaAllah buat networking sikit dan juga kita boleh tahulah cara interact dengan orang kan. Kita belajar. Jadi setiap consultant ni sebenarnya dia perlu ada satu skill yang boleh kata macam nak interact dengan orang lah. Sebab kita nak cari klien ni. Jadi kita akan kebanyakannya akan pergi berjumpa orang depan face to face untuk kita ajak dia masuk QM lah. Itu secara basicnya. Jadi kalau ada peluang, just masuk saja. Join saja kita punya BOP, tak ada masalah. Okay, itu sajalah. Jadi kita akhiri Zoom session hari ini dengan surah Wal-As. Ya Allah. Oh, sama-sama. Okey, terima kasih. Alright, okey. Terima kasih kepada semua. Saya harap anda semua berjaya di apa sajalah anda buat. Teruskan menuju kejayaan. Alright. Terima kasih, itu saja pada malam ini. Jumpa lagi insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam.